Terima kasih semua. Aku buat benda ni cuma nak bagi member siapa-siapa yang berminat saham lah. Maybe sebelum ni tak pernah expose apa tu saham. Maybe harap lepas ni boleh tengok benda trading saham ni tak complicated sebenarnya. Dia sama je konsep dia macam kita berniaga tepi jalan. Contohnya aku guna term berniaga tepi jalan ni sebagai mudah lah. Kita jangan fikir kita berniaga di pasar raya ataupun di restoran besar-besar. Kita fikir kita sebagai peniaga tepi jalan. Maksudnya contohnya kita pergi kita pergi mengair ikan, contoh bawa balik macam-macam ikan, ikan kembung ada, ikan siakap, apa-apa ikan lah. Lepas tu kita jual. Lepas tu dalam kita niaga tepi jalan, tepi pantai, contoh kat Dungun, contoh kita seorang je jual ikan kembung. Orang lain semua jual ikan yang jenis mahal, ikan mairah yang jenis tak ada. Orang nak beli itu harga kayangan lah contoh. For sure harga kita akan naik sebab apa? Sebab kita punya supply kita kurang tapi demand tinggi. Konsep saham lebih kurang sama macam tu. Faham tak? Jadi whatever pergerakan harga saham tu sebenarnya adalah disebabkan adanya supply, adanya demand. Sekejap. Ini. Dia contoh macam ni. Slide ni. Okey. Okey, nampak tak slide ni? Lebih kurang. Contohnya macam terma yang aku cerita tadi, maksudnya kalau kita peniaga tepi jalan, kalau kita ada demand yang tinggi tapi supply ni maksudnya penjual kurang, harga insya-Allah akan naik. Tapi sebaliknya berlaku apabila supply tu banyak tapi permintaan tu kurang, harga akan drop. Jadi konsep dia saham macam tu. Jadi that's why kalau kita nak beli saham, kita carilah saham yang mana ada permintaan tinggi ataupun uptrend lah senang cerita. Uptrend ni maksudnya dalam kata sebab apanya dia berlakunya uptrend ataupun chart tu, nanti aku cerita apa tu uptrend. Uptrend ni maksudnya minat belian tu tertinggi. Bila minat belian tinggi, jadi kita senang beli, kita senang jual, senang make profit. Daripada kita beli saham yang tengah downtrend, yang tengah jatuh. Cuba elakkanlah counter-counter jenis macam tu. Itu paling penting, kita cari counter yang uptrend ataupun demand yang tinggi. Yang minat beli yang tinggi lah. Okey ya. Itulah konsepnya. Jadi kalau pergi kelas mahal-mahal pun bagus, tapi sebenarnya kita pergi, apa yang kita belajar, key dia adalah kita nak tahu macam mana nak kena pasti satu saham tu dia ada demand tak, ada supply tak, kat mana support ni adalah kat mana harga susah nak jatuh, dan resistance ni adalah kat mana harga susah nak naik. Tu maksudnya support and resistance. Nanti aku cerita balik. Cuma itu term dia, saham dia tu je. Dia tak ada complicated lah. Kalau kata, "Woi, complicated lah tu saham ni." Tak, jangan. Kena tukar mindset dalam kita punya minda. Sekejap, aku buka. Okey. Okey. Satu lagi, kita main saham ni sebenarnya, aku share ni ya. Sekejap. Okey, kita main saham sebenarnya the best memang dia buka daripada pukul 9 hingga pukul 5 petang. Okey, kita kena smart lah. Smart maksudnya kita kena plan masa kita. Dekat mana masa the best untuk kita monitor, dekat mana best time untuk kita entry dan juga jual. Jadi kalau kita tak perlu sebenarnya trading saham ni kita closely monitor 8 jam sehari. Sebab tu dia dalam gambar yang aku share ni, dia beritahu the best time adalah 9.30 hingga 10. Itu peak time. Masa tu orang tengah beli, orang tengah jual, demand tengah tinggi, dan juga selepas lunch hour pukul 3 hingga 4 petang. Faham tak? Maksud key point yang aku nak cerita sini, maksudnya kita tak perlu kata, aku bila nak beli saham ni aku perlu closely monitor, depan monitor tengok ni, tak perlu. Jadi key dia adalah pukul 9 hingga pukul 9.30 tu adalah kita tengok dulu monitor. Bila kita rasa dah jumpa satu counter yang kita rasa nak beli, masa tu je kita beli after 9.30. Tu konsep dia. Faham Okey. Jadi balik pada ni, tadi jam tadi. Ni sebenarnya ni tak ada apa. Okey.
Dok Soheh, Dok Soteban ni aku punya group tagline lah. Kalau orang Kelantan faham kot. Jah, Dok Soheh. Maksudnya kalau kita tak confirm, jangan Dok Soteban ni maksud jangan paksa. Maksudnya whatever kita nak beli saham, make sure kita analyse dulu. Analyse malam tu buat study technical analysis sikit. Lepas tu kita dah confirm satu-satu saham tu kat mana, barulah keesokan hari kita boleh. Jangan beli lagi. Maksudnya kita katalah malam ni kita monitor, kita study, dapat jumpa satu counter A. Lepas tu kita pun esok sebelum market open pukul 9 pagi, terus kita beli harga. Jangan amalkan tu. Sebab kita tak tahu sentimen market keesokan hari. Sebab tu pentingnya monitor dulu keadaan market pada bila dia open. Nampak sekarang kan Malaysia kan very sensitif dengan politik semua sekali lah. Okey. Dalam indikator yang aku develop ni actually ada 3 je sebenarnya. Dia ada dalam 1616 ni. 1616 ni tak ada apa pun. Dia slang Terengganu dia panggil senang-senang. Okey. Lepas tu Puyu ni aku letak je nama sebab aku suka makan ikan Puyu. Ghostan ni maksudnya river je, tak ada apa pun. Tapi dia 3 indikator yang aku develop ni dia untuk membantu memudahkan kita trading saham. Tu je. Sebab actually the best trading saham ni aku share dalam ni ya. Kalau tak faham cuba tanya, tak apa aku cerita dulu. Okey, jap. Ini Yang ni mau subscribe ke ni? TradingView aku subscribe. Okey. Dia gini dia kalau hang tak pernah subscribe, aku suggest pada member ambil trial dulu pro whatever pro ambil pro dah okey. Ambil trial sebulan, lepas tu cuma subscribe live data je yang penting. Faham tak? Bila live data, lah tu normally after 1 month dia akan bagi diskaun. Okey. Cara dia. Sebab aku suka guna ni sekejap. Okey. Sorry interrupt sikit. Okey, jadi ni panggil platform TradingView. TradingView ni aku guna untuk buat technical analysis. Ini tak ada apa sebenarnya, bukan tak ada apa. Maksudnya kalau kita nak trading, apa perlu kita daftar antaranya macam UOB, M+, Melaka Security. Ni trading platform lah. Ataupun RHB. Tapi aku recommend ambil UOB ataupun Melaka M+ lah, Melaka Security. Sebab satu fee penting nak cari sesuatu trading platform, cari yang mana brokerage fee dia murah. Pasal apa? Kalau contoh macam Maybank normally minimum kita perlu bayar ke dia two way, maksudnya beli sekali brokerage fee, jual sekali brokerage fee lebih kurang RM60 kalau Maybank. Tapi macam yang aku share dekat group baru ni, yang UOB tu itu dia punya percentage brokerage fee paling minimum RM8 ataupun kosong. Tengok dia punya tu, cuba baca balik lah. Okey. Ini trading platform aku tunjuk trading platform, nanti cerita balik lah. Jadi CIMB platform macam mana? Macam mana? Platform CIMB. CIMB aku tak pernah explore. Ada. Okey tak apa. Tapi aku recommend sebab bukan benda, sebab kita setengah pada kita jenis mobile, maksudnya bukan 100% full time depan komputer. Aku recommend ambil yang mana boleh access dekat telefon. Paling penting dia ada technical analysis chart. Ni panggil technical analysis chart. Sebab kalau ticker chart lain, ticker chart macam ni. Ticker chart ni macam ni. Sorry, aku buka satu counter. Okey. Ini panggil ticker chart. Ticker chart ni semua CDS platform yang UOB ke M+ ke RHB ke semua boleh access dekat telefon. Faham tak? Yang ni memang basic dia akan bagi. Tapi sebenarnya benda ni kita susah nak buat decision kalau kita nak beli satu counter dekat telefon. Tapi yang the best adalah adanya technical analysis chart macam ni. Okey, contoh UOB memang dia ada, dia live lah. Tapi M+ dia tak ada, dia cuma ada ticker chart macam ni. Tu cerita dia. Okey. Ya. Okey, sekarang aku cerita balik benda indikator sorry. Mana dia? Okey. Okey, aku close ni belakang. Tunjuk.
Okey. Okey, ini dipanggil naked chart. Naked chart ni chart telanjang lah, senang cerita, chart bogel lah. Tak ada, maksudnya tak ada indikator semua sekali. Maksudnya the best untuk kita trade adalah pakai chart naked chart ni, dia kata based on price action. Maksudnya whatever change harga, immediately kita boleh baca. Tapi untuk baca benda ni perlu take time untuk study, untuk belajar lah. Okey. Aku faham lah, tapi banyak masa. Jadi sebab aku develop, tengok study apa-apa, develop dengan buatnya indikator. Indikator ni bukan apa, sebagai memudahkan kita tengok, okey, bila dia sesuatu harga, dia ni apa panggil candlestick lah. Bila technical analysis dia ada 2-3. Satu, ni dipanggil guna candlestick. Lepas tu ni dipanggil line biasa. Mahal saham ni. Ha? Saham ni mahal. Lepas tu yang ni dia panggil teknik candle Akin-Hashi. Tapi kebiasaannya aku guna ni lah. Okey. Sebab Akin-Hashi tu kemudian lah kalau tu. Okey. Okey, ini kalau keadaan chart kita sebelum keadaan adanya indikator. Okey. Okey, bila ada indikator macam contoh aku tunjuk tadi, dengan saham yang aku buat tu dia ada tiga indikatornya. Okay. Yang ni 1616 ni untuk tag sesuatu ada sama ada. Okey ni betul-betul lah ni. Ha? Betul-betul. Suara orang putus-putus. Tak dengar? Cik Zul, putus-putus lah Cik Zul. Allahu Akbar. Internet tak bayar ni. Okey. Okey dah dengar tak? Dengar. Yang lain kena mute kot. Yang lain kena mute kot. Ada bunyi belakang ni. Bunyi background macam pakai motor. Okey, dengar? Dengar tak suara? Clear. Okey, right, sorry. Okey, dia yang indikator aku develop ni ada macam kata dah, ini 1616 ni adalah untuk kita detect macam mana price action ataupun uptrend ke downtrend ke sesuatu counter. Lepas tu yang Ghosta ni untuk detect awal pergerakan sesuatu counter, sama ada dia akan start naik ataupun dia akan start turun. Lepas tu yang last kali Puyu ni adalah untuk detect fund flow. Maksudnya bila ada tanda K macam aku buat ni adalah maksudnya sesuatu counter dah ada minat berjalan yang tinggi. Mana K-nya? Ni yang orange ni ada K terlindung ni. Oh, okey. Okey. Jadi itu indikator yang aku buat lah. Okey, jadi cerita dia macam ni ya. Aku tunjuk satu-satu. Okey. Okey, ini memang bukan take time lah, kena cerita kemudian. Ini cuma indikator macam ni, contohnya bila adanya B2 ni adalah menunjukkan bahawa EMA ni stand for apa-apa kalau nak belajar saham, nak tahu detail apa maksud-maksud dia, kita boleh ambil ni, refer dekat website ni bagus, Investopedia ni. Okey, contohnya kalau aku sebut EMA tu maksud dia exponential moving average. Maksudnya dia ambil setiap harga closing up, dia panggil open, high, low, close tu. Maksudnya contoh macam ni ya. Contohnya pada satu hari ni based on katalah hari ni berapa bulan ni, date 26 ni, dia akan ambil harga open, dia akan ambil harga close pada satu hari, lepas tu dia akan masuk dalam formula contoh EMA ni, lepas tu kita akan dapatlah satu titik supaya dia dapat plot garisan ni, contoh garisan hijau ni, garisan orange, garisan hitam ni. Apa beza orange ni bla-bla ni? Okey, yang hijau ni adalah untuk 7 hari. Maksudnya dia collect data untuk 7 hari punya candle, 7 hari open close semua tu. Dia akan masuk dalam formula dia akan calculate, lepas tu dia akan plot satu garisan warna hijau ni. Dia sambung antara tu. Dan lepas tu yang warna orange ni adalah EMA 21. Maksudnya 21 hari. 21-nya 21 hari. Maksudnya dia ambil candle selama 21 hari, dia akan kira, lepas tu dia akan plot garisan warna orange. Yang ni EMA 50, dia ambil untuk 50 hari. 50 hari warna hitam, yang ni 200. Ini sebenarnya garisan-garisan ni adalah untuk sebagai kita benchmark ataupun menunjuk pada kita kat mana kita punya support sesuatu harga. Sebab
dalam saham ni paling penting adalah kita faham kejap. Kita faham ni. Yang aku ambil daripada buku Fred Tam beli kat Johor baru ni. Apa itu? Sekejap. Aku buat kecil sikit. Sekejap satu lagi. Dia ada dua je. Sorry. Sekejap. Support. Okey. Dia saham, dia dua ni yang paling basic. Okey, satu kita identify kat mana resistance. Yang kedua kita identify dekat mana support. Maksud dia gini. Maksudnya katakan satu pergerakan harga. Orang beli kata beli dekat RM20. 20 sen je tu, 20 sen. Kita beli 20 sen, kita kena tahu lalu dekat mana support, dekat mana last kali dia pernah buat rekod paling rendah dia turun banyak kali. Lepas tu paling penting. Jadi sebab apa sebenarnya support tu penting? Sebab teori dia, kita beli sesuatu saham kena beli just above support. Above support contoh macam ni ya. Kita tunjuk dekat chart ni ya. Okey, kita tunjuk ni. Okey, contoh macam ni. Tunjuk garis, buat garisan bagi nampak. Okey. Memang siapa first time expose benda ni memang rasa banyaknya nak tak. Benda ni set down paling benda tu mudah je. Jangan memang pun ni. tak ada benda. Dia tak ada benda pun. Okey, contoh macam ni ya. Apa support? Support dia macam aku close aku hide ni dulu indicator ni. Okey, kalau kita makan kecil. Apa tu support? Support kalau kita ikut dia, kita ikut teori tadi. Okey, support ialah area kat mana buyer ataupun tu absorb selling price. Maksudnya kat mana dia sesuatu harga. Contoh kalau kat sini kita boleh identify, contoh sini. Aku garis sini. Contohlah kita agak sini. Contoh situ. Tu garisan support. Support ni maksudnya kita tahu bahawa kat mana potensi harga tu untuk jatuh dekat setakat tu saja. Faham tak? Itu sebagai prediction lah. Tu antara support. Okey, dekat mana resistance? Kalau kita tengok teori dia, resistance adalah dekat mana seller surface to absorb buying pressure. Maksudnya dekat mana harga paling tinggi dia boleh pergi. Contohnya yang lepas-lepas lah, bukan yang terbaru. Contoh macam ni. Okey, kalau ikut cat yang ni, yang paling tinggi dia pergi kat sini, nampak tak? Sebab apa aku ambil kat sini? Sebab kalau kita tengok, nampak tak? Kalau kita range dalam cat yang ni harga candle pada 26 bulan 1 ni adalah harga paling tinggi dia. Nampak tak ni? Candle sebatang ni. Ni yang hijau ni, paling tinggi dia kat sini. Itu maksud dia, aku nak tunjuk apa maksud support, apa maksud resistance. Faham tak? Maksudnya harga support tu adalah harga dia jual paling murah. Lepas tu harga resistance adalah harga dia jual paling mahal. Itu maksud dia. Lebih kurang gitulah konsep dia. Faham Jadi apa tujuan sebenarnya kita tahu, pentingnya tahu kat mana support, kat mana resistance. Tujuan dia adalah kita nak make sure kita beli bukannya dekat paling pucuk, dekat tinggi macam ni. Potensi kalau kita beli terlalu tinggi, apa risiko dia? Risiko dia akan tendang balik ke bawah. Dia akan jatuh macam ni. Itu risiko dia. Apa pentingnya beli kat support? Supaya kat support tu dia potensi untuk dia fly ataupun naik ke atas lebih besar berbanding kita beli dekat pucuk. Faham tak? Dua konsep dia. Lebih kurang. Nampak tak? Tak apa lah. Ini baru first aku cerita. Tak apa, lain kali kita buat pula. Tak ada. Jangan tutup terus minat untuk belajar. Okey kan? Nampak lebih kurang lah. Tapi itu kalau kita guna naked chart. Maksudnya cara kita identify sendirilah. Maksudnya aku. Jadi dengan benda gitu aku pemudahkan introduce lah dengan line-line support ni dan juga garisan-garisan ni. Nampak tak? Garisan warna-warna ni. Okey, itu sebenarnya untuk memudahkan kita. Jadi bilanya ada garisan EMA 7 kata warna hijau, orange, bla-bla ni, itu sebagai line garisan-garisan untuk sebagai indication, sebagai support kita. Faham tak? Jadi untuk memudahkan kita identify lah. Contohnya bila harga kita kat sini, okey dia naik sampai kat sini. Nanti dia turun kat mana? Macam ni, dia turun sampai kat support. Lepas tu ada potensi tak dia naik. Gitu lebih kurang lah cara baca dia. Tu tujuan indikator lah, dia tak ada apa pun. Dia pemudahkan kita
sebenarnya kita nak beli saham ni, dia ada satu table dia panggil Gantt chart. Aku tunjuk tapi nanti kita balik, tapi nak tunjuk apa fungsi Gantt chart. Sebenarnya kalau kita beli dengan teknik yang mudah, contoh ni yang panggil Gantt chart tau. Gantt chart ni dia develop by seorang ahli matematik dan juga traders yang very successful, mati dah lah. Okey, tadi yang aku cerita support and resistance tadi, sebenarnya kita boleh permudahkan guna table ni je sebenarnya. Okey, apa guna table ni? Table ni cara baca dia ikut pusingan jam. Jadi ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikut pusingan ni lah. Ini value-value kat sini adalah mewakili harga. Mak Saleh pun guna sebenarnya. Maksudnya dia dalam kotak-kotak ni dia mewakili harga support dan juga resistance. Apa yang kita tengok penting. Kita tengok dua warna ni je. Tunjuk sekejap. Aku nak conteng sekejap. Aku nampak. Apa? Aku explain dulu. Nanti tak faham tanya. Okay. Apa yang kita tengok adalah very strong dengan strong. Okay. Okay. Contoh macam ni. Dia cara tengok dia kalau kita harga RM1.09, kita refer pada harga nombor 109. Okay. Kalau kita beli harga 98, dia refer pada nombor 98 lah kalau berapa sen. Jadi support resistance. Jadi maksudnya kalau kita nak beli satu harga, kita dah jumpa satu harga, aku punya style aku akan refer sekali dekat Gantt chart ni. Supaya apa? Ni sebagai guide kita supaya kita mudah beli dekat dengan support macam tadi dekat beli kat support, cuba elakkan beli dekat dengan resistance. Cara baca dia macam ni Contohnya macam ni. Kalau kita beli kat 79, nombor yang ke bawah dia kita panggil support. Lepas ke nombor yang atas dia adalah resistance. Macam ni, contoh 79 ni. 79, kalau kita beli 79 sen. Okay. Jadi cara baca dia, kalau kita beli kat 79, aku cerita gini nanti bagi apa. So, di senang je, kata kita beli harga 79. Okay. Sorry sebab tulis dengan mouse 79. Okay. Ni risiko. Risiko ni kerugian lah, senang cerita. RE ni reward. Reward ni maksudnya kita punya profit. Okay Senang konsep dia senang je. Okay, let's say lah kita okay, kita ambil 79. Dia sebenarnya kalau saham, kalau kita beli saham harga RM1 ke atas, satu bit atau setiap pergerakan harga dia adalah bermula dengan 0.1 sen. Konsep dia 1 sen. Kalau kenaikan harga, contohnya RM1, RM1 sen, RM1 2 sen gitulah kenaikan harga dia. Okay. Pergerakan harga. Okey Okey, kalau kita beli berapa? RM1 bawah RM1. Faham tak? Bawah RM1 maksudnya 99 sen atas, bawah RM1. Pergerakan harga setiap bit ataupun setiap kenaikan dia bermula dengan setengah sen. Lagi tinggi. Lagi kecil lah. Lagi kecil ya. Sorry, 0.1 gig. Tak cukup 1 titik. Sorry. Setengah sen. Setengah sen sorry. 0.05 sorry 0.05 atau konsep dia. Kalau harga RM1 Ke bawah. Masuk bawah RM1 bukan RM1 ke bawah RM1. Bawah RM1 Okey. Contoh macam ni. Kalau 79 sen ni, dia 79 ni maksudnya 79 sen. Kalau kita beli kat 79, jadi pergerakan satu kenaikan dia adalah setengah sen kan. Okey. Jadi kalau kita beli kat 79, potensi untuk kita loss tu ataupun kita nak jatuh ke support adalah lebih kurang, kita kira ni 79 dia akan pergi ke 785, betul tak? Sebab satu bit. Okay, tu dia panggil, aku panggil term dia satu bit lah. Okey, 785 satu bit, 78 2 775 3 77 4. Faham tak? Apa nanti aku cerita balik. 4. Lepas untuk dia pergi sentuh kepada resisten 81 ni, dia sama 79 795 1 80
805 lebih kurang sama, betul tak? 1, 2, 3, 4 sama. 1 bit 1 bit. 4 bit 4 bit kenaikan dia. Okey. Okey, itu teori lah. Okey, kita ambil dulu. Nanti aku explain balik. Ni nak bagi nampak dulu. Okey, sekarang katalah kita beli dekat harga kita ambil bawah 10% lah. Kita beli dekat harga 70 tu. 70 ah. Katalah kita beli dekat harga 70 sen. Ini semua technical analysis lah untuk basic tu. Okey. Jadi Gancap. risiko reward. Okey. Kalau 70% ni kita beli 70% untuk kita sampai ke 70 ke support terdekat dia ni 69 ni berapa bit? Faham tak? 69. 60 dia akan jadi akan jadi 695 692 lah, betul tak? Faham? Tapi untuk daripada kalau kita beli dekat 70 untuk dia pergi ke resisten berapa bit? 70 705 1 71 715 72 725 73. Jadi 1 2 3 4 5 6. Faham tak? Bagi Faham, dua lah. Ha. Bagi dua lah. Kali dua lah. Sebab dua. 1, 2, 3 dia half of 1 tu kan. Betul, correct. Betul. Okey, sekarang aku tunjuk contoh satu lagi. Okey, kalau kita beli dekat 85. Ni nak bagi nampak dia akan mudah nampak benda ni. Contoh sini tak apa. Mana 8? Okey. 8 85. So resistance dia Okey, cuba identify berapa resisten dia. Berapa sebut lu nombor resisten dia berapa? Kalau beli 85 ni berapa resisten dia? 121 tu ke? Bukan, dia ikut turutan nombor, dia ikut ni. Macam tu 88 87 ni dia tak ikut jam satu kolom ni. Dia ikut pusingan jam cara baca dia. 85 85. Berapa resisten dia? Maksudnya nombor atas pada dia adalah resisten, nombor bawah pada dia kita tengok Support. biru dengan merah dia. Biru merah. Resisten ni berapa? 86. Betul. 86. Ni 86. Resisten 86 merah. support dia berapa? Okey. 10. 121 tu. 121. Support dia 81 lah, bukan 21. Jangan ikut kolom. Oh. Ikut pusingan Macam jam. mana dia yang dikatakan pusingan jam tu macam mana dia refer macam mana? Dia macam ni contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cara dia baca dia ikut sequence ni. Contoh macam ni ya. 77, 78, 79. Ikut sequence nombor dia, jangan jam. Strong. Faham tak? Ni 77 dia akan Support dia 81 lah. 81 lah. Ikut sequence nombor. Jangan lompat-lompat. Bukan ikut kolom ni. Resisten 86. Resisten 86, support dia adalah 81. Kita refer pada faham tak? Apa ada pada warna yang terdekat lah kan? betul, correct. Betul. Lepas tu ikut pusingan jam lah. Ikut pusingan jam. Ikut turutan nombor dia. Ya, betul. Faham kan? Ada siapa tak faham? Mama tak faham lagi. Macam mana? Dia ada Ulang. Aku tengok dah juling lah mata. dia ikut pusingan je baca dia. Contoh macam ni lah. Kalau kita 77. Lepas tu next 77 ni consider strong support. Okey. Okey, lepas tu lepas 77 dekat mana net resistance dia? Resisten yang hampir lah Biru lah. Biru lah. Dia tak boleh pergi ke 91 tu, dah 91 dah. 91. Okay. Tak boleh. Dia kena ikut ni. 77 ikut turutan nombor dia lah. Okay. Yalah, tapi tak boleh lompat yang color merah tu lah Tak boleh. Dia ikut gini. 1, 2 gini. Ikut pusingan dia. Ya. Faham tak, Aid? Nampak tak? Cara baca dia adalah ikut susunan nombor kita. Contohnya kalau kita duduk dekat nombor RM2.82, 282. Jadi kita cara baca dia 282, 83, 289, lepas tu 289, 290, 298. Faham tak? Sekali lagi saya perlahan. Kalau kita ambil daripada 21 katalah 220 ni tadi. Okey. 220. Mana 220? Sini okey. Contohlah kita ambil dekat 220. Okey. RM2.20. Okey, kat mana resisten dia? Resisten 218.
225. Betul. Resisten 225, support resisten 118. 25, 218. Okey. Okey dia pergi ke sini. Okey. 218. Tu cara mudah. Ini cara guna gancak. Faham? Kalau kita ambil dekat 262, 282. 282. 282. 282. 282 sini. Okey, berapa support dia? Support 283. Support 281. 281 betul. Support 281. Mana 81? Support 281. Ha. Resisten 283. 289. 283 hang boleh guna tapi dia consider very weak tau. Sebab weak kan. Better ambil ni yang betul aku cakap, better kita tengok refer pada strong dengan very strong, merah dengan biru je. Mana kita refer merah dengan biru je. Macam kalau Apa limit dengan lower limit ni? Yes, correct. Alright, faham. macam Apa limit lower 284, limit lah? ambil 283 dengan 285 Okey. Ini sebagai gancak ni sebagai panduan kita supaya untuk mengelakkan kita beli kat pucuk. Okey, apa kelebihan beli kat pucuk? Contoh macam ni. Kita balik pada 85 tadi. Okey, berapa Gancak ni memang boleh pakai ke ni? ada? Gancak ni memang boleh pakai, boleh refer sebagai reference lah. Memang orang pakai. Okey, contoh macam ni Okey, kita beli kat dia sama tadi Kita beli dekat 85. Berapa bit kita nak pergi sampai ke resisten dia? 2. Okey, betul. 285. Berapa sorry. 2 consider 2 ni consider reward kita 2 sebab kita nak ke atas reward bawah dia nak pergi ke dekat support dia 81 berapa bit? 81 1 2 3 8 ke 6 1 2 3 4 5 6 7 8 lebih kurang 8. Nampak? 1 2 3 4 kali 2 8 lah. Jadi key point dia aku nak cerita sini sekarang. Kat mana kalau kita banding daripada tiga kita lokasi harga kita nak beli, kat mana paling kita untung? Cuba jawab. Ya ni. Yang reward tinggi lah. Ya, pandai. Siapa nak cari risiko tinggi kan? Macam mana ulang balik? Bukan, maksud aku gini. Contohnya, sorry. Bukan, ni risiko. Kita nak cari, kalau boleh, kita carilah counter yang mana reward dia tinggi banding dengan risiko kita kecil. Faham tak? Contoh macam ni, kita beli dekat 85 tadi kan? Okey. Kita beli 85, berapa reward kita? 2 je. 2 bit. Tapi risiko kita berapa? 8. 8. Okey. Kalau kita beli dekat 7 sen, berapa kita risiko kita? 30 sen. Mana 30 Ni tadi. Ni kan ni tadi tabel ni. 7 sen. Risiko kita 2 je. Oh dia Faham tak? mana lah. Faham tak? Sebab kita akan refer dekat merah. Risiko dia 69. Wih, support dia jadi resisten. Support dia jadi resisten kan macam ni. Tak. Maksud aku sekarang, kalau kita dekat 70, yang nombor bawah dia adalah support. Faham tak? Yang nombor atas dia adalah resisten. Okey, betul. Bukan ikut susunan ni. Maksudnya atas bawah ni ginilah macam 10 ke 20. Yang mana atas? Mesti 20 atas, 10 bawah. Dia. Faham tak? Kalau kita compare dengan 85 tadi lah. Okey. Support dia strong dia kat atas. Sebab tu aku ambil dua angka yang lain sama nak bagi orang faham. Sebab jangan salah faham ini sebagai support atau resistance. Kita kena faham kalau nombor atas dia bukan atas susunan tau. Ikut sequence dia. Contohnya 1 2 3 4 5. Okey. Nilai Nilai dia. Faham tak? Contoh macam ni. Contohnya 1 2 3 Lemak lah aku. Okey, kelas 1 2 Calculus lagi senang. Objek calculus lagi senang. Contohnya 1 2 3 1 2 3 4 5 lah ini macam hampir. Okey, macam nombor 1 2 3 4 5. Yang mana
yang ni duduk paling yang ni consider yang nombor 5 ni atas daripada nombor 1. Betul tak? Jadi maksudnya sekarang gini aku ambil ni kalau dekat kita ambil nombor 3 ni okey 3. Nombor 1 ni adalah di bawah daripada nombor 3. Jadi ni adalah consider support dia. Okey. Nombor apa nombor yang atas daripada nombor 3? Nombor 5. Nombor 5 ni kita consider sebagai resistance dia. Oh, tapi resistor dia melintang pula Jangan tengok lentang ke menegak, tengok tu je, nombor tu je. Jangan salah faham tu je. Konsep dia gitu je. Oh, okey. Nilai Tengok atas bawah tu. Ni tengok cuma dia beritahu dia di support atau resistance. Nombor semua dalam kotak ni adalah mewakili support atau resistance. Dua-dua boleh guna. Faham? Jadi point dia sekarang aku nak cerita cara dia, kita nak beli sesuatu harga saham, cuba cari harga dekat dengan support. Faham? Harga lantai Harga lantai ke harga berapa rumah ke anda lah. Okey, jadi bila harga kita beli dekat support, jadi risiko kita untuk risiko kita lebih kecil berbanding reward kita akan dapat. Faham tak? Berbanding kita beli dekat harga dekat dengan resistance, kalau kita beli dekat harga resistance, risiko reward kita kecil tapi kita punya risiko dia besar. Tu maksud dia. Okey. Konsep tu beli saham satu tu. Okey. Jadi gancat semua ni aku pemudahkan dia letak ke dalam aku punya indikator. Tak perlu aku tengok betul, semua dah ada kat sini. Faham? Okey, cuba tengok Okey, sekarang 575 kita tengok 575. Aku tengok balik. Okey, nak bagi nampak lah. Okey, 575 kita tengok bagi nampak. Okey, 575 kita tengok dekat 575 dekat harga sekarang 575. Tak nampak beritahu Okey. 575 5761. Okey, sekarang okey. Okey, sekarang 57 harga 575, jadi kita dalam range antara 5761. Jadi aku punya indikator ni tak perlu refer kat sini dah, dia akan memudahkan jadi semua kita boleh nampak. Jadi contoh ni 61. Nampak tak? 61 merah, nampak tak? Ni besar sikit window dia ni. Tak nampak 575 tu. Sorry. Dia tak boleh besar dah. Ni, nampak 575 ni. Yang ni. Yang table tadi. Oh, table ni. Sorry. Tak nampak 575. 575 memang tak ada Zam. Dia cuma kat range 57. 57 betul 57. Nampak tak? Okey, 57 range kita harga sini. Jadi nampak tak? Dia sama. Ni 57 dalam indikator ku automatik dia akan ada 61. 61 consider apa? Red apa? Strong red. Di dua atas ni dia consider R2 stand for resistance, S2 consider support. Dia automatik keluar situ. Support 53 lah. Pandai Bo. Okey, faham? Oh, baru belajar setengah jam dah pandai ni. Aduh. Wah. Reward dia kat mana? Mana tengah lah Apa? tengah lah. 57 kat sini. Jadi sebenarnya ni gancak ni aku transfer dia punya formula letak kat sini. Jadi satu nak guna manual gancak yang aku cerita tadi ataupun ini sebenarnya untuk memudahkan kita bila kita tengah keadaan live market, kita tengok harga tu kat mana, kat support ke, kat resistance ke. Jadi senang kita buat decision. Faham tak? Okey itu konsep lebih kurang ni. Ini tu aku kata sebenarnya kita trading saham ni kita indikator-indikator ni untuk memudahkan kita. Sebenarnya whatever nak trade saham, kita kena cari sesuatu counter yang dipanggil counter ringan. Counter ringan ni apa maksudnya? Counter dia contohnya dipanggil free float. Free float ni murah apa? Macam mana? Harga murah ke counter ringan tu? Tak, dia maksudnya contoh macam ni Contoh kita ambil satu counter Sapura Energy. Sapura Energy
Dia penting lah tengok aku tunjuk counter apa ni Sapura. Sapura. Okey, Sapura kita nampak tengok chart dia. Maksudnya dia punya range harga tu tak berapa naik, tak macam counter-counter lain lah naik, ada pergerakan ni lah, ada apa panggil high low, maksudnya ada pergerakan harga. Sebab apa? Counter-counter jenis macam ni di range harga dipanggil macam ni, dalam istilah orang berniaga saham ni dipanggil counter sikat. Maksudnya dia main harga kecil-kecil je kenaikan dia harga sebab ialah dia nampak tak free float dia. Free float dia 2.15 bilion. Free float ni kalau saham ni maksudnya adalah jumlah saham yang open trade. Maksudnya semua orang boleh beli dekat open market, dekat BSKL lah. Terlalu banyak. Itu yang free ke je? Itu free float. Share outstanding ni adalah total share yang dia issue lah. Jadi kalau boleh, kalau kita nak cari counter apa-apa kita dah jumpa, cuba amalkan, boleh check kat website ni ataupun dekat apps, carilah free float yang 800 hingga 100 juta ke bawah. 800 hingga 100 lah range dia. Itu sehat lah punya counter. 800 apa? 800 million. 800 hingga 200 gitu. Lebih kurang tu. Idea punya free float. Okey. Billion. Juta. 800 Apa tadi ke ni? 800 antara range dia maksimum 800 hingga 200 itulah. Sehat sikit lah counter dia. Okey. Okey, itu lebih kurang apa yang tu next time lah aku cerita balik, tapi yang ini itu secara roughly cuba nak bagi semangat pada member. Trading saham ni tak complicated sebenarnya, tak complicated. Jadi kalau kita jumpa satu sistem yang mudah, boleh cuba study, tak kisah. Sebenarnya dekat YouTube tu banyak teknik macam-macam ni. Kita cuma aku cerita tentang aku punya teknik lah. Itu lebih kurang tadi. Okey, sekarang aku boleh sudah ada ni macam ni. Aku ada satu. Ada line. Tak ada line. Tak ada suara. Tak dengar? Okey je. Dengar tak? Dengar. Dengar apa? Suara dengar tak? Atau robot kata tak ada suara? Dengar. Dengar kan? Okey je ni. Okey. Jadi sistem yang aku buat tu dia salah satu ada boleh access indikator, 3 indikator ni. Lepas tu aku ada group semua sekali. Last kali aku ada satu channel, sekarang lebih kurang 326 orang. Member aku lebih kurang dah 300, ada setengah orang. Jadi dia adalah alert service ni. Sebenarnya bila siapa join aku punya group, dia akan aku letak dalam ni. Bila live market, contohnya bila live market antara pukul 9 hingga pukul 5 petang tu, counter-counter yang berpotensi ya, sebab grup aku ni bukan grup buy call. Grup buy call ni dia jenis grup yang malam-malam atau pagi dia akan beritahu, okey, beli counter A, counter B dengan harga sekian-sekian. Tu bahaya. Kalau boleh jangan amalkan. Boleh nak tu, tapi whatever counter orang bagi ataupun kawan bagi ke benda, cuba tengok chart. Jangan blindly belilah sesuatu counter. Bahaya. Risiko tu. Faham tak? Cuba avoid itu. Cuba analyse lah. Okey, contoh macam ni. Jadi bila satu alert aku trigger, contoh macam ni, macam pagi tadi aku tunjuk satu counter Huatai ya. Aku tunjuk Huatai. Okey, Huatai ni ni adalah masa-masa dia trigger lah. Banyak masa trigger ya. Harga ni dia berubah ikut pergerakan harga. Bila dia berubah, lepas tu bila dia terkena setting kriteria alert yang aku setting tu, dia pun akan hantar alert live dekat ni lah aku punya group ni. Macam tadi dia trigger lebih kurang pukul 9.44. Nampak tak? Huatai ni dia trigger 9.44. Ni aku punya coding lah, swing tu maksudnya 9.44. Okey, aku tunjuk macam mana pergerakan harga dia. 9.44 dia trigger harga 55 sen. Okey, tu aku tunjuk ni Huatai. Aku punya alert tu semua setting based on pada time frame 15. Ini time frame. Time frame ni maksudnya chart ni dia tunjuk dalam pergerakan harga. Macam D ni daily, setiap hari. Maksudnya setiap candle ni mewakili satu hari, ni satu hari. Tapi kalau time frame 15 ni,
Macam ni, setiap candle ni adalah pergerakan harga 15 minit ke 15 minit. Dengar tak? Ada masalah suara? Okey je. Okey. Pergerakan 15 minit. Okey, macam tadi. Okey, macam contoh Huatai, dia trigger 944. Dia 944 dia trigger dekat mana? Dia trigger dekat time frame. Ni time frame 15, 944, 16 bulan. Dia trigger dekat 944. Ke mana dia? Sini ke? Pegang. Custom point. Dia pegang sini. Dia swing. Sistem ni hang develop sendiri ni. Ni. Yang ni sebenarnya dekat website TradingView ni, dia bagi kita, dia bebas kat kita develop indikator-indikator ni. Tak? Lepas tu kita boleh save bagi nama kita boleh bagi orang subscribe kejap. Ambil yang Huatai berapa bulan lah? 16 pukul 9.44 swing ni. Okey, sorry. Swing ni dia trigger dekat 9.44. Ya, 9.44 swing yang dia trigger kat sini. Dia trigger kat sini. Okey, tengok 9.44. Aku tunjuk sekali dekat ni ya. Huatai. Okey, Huatai. Sekarang macam aku punya alert ni dia trigger lewat dalam masa dia pergerakan Huatai dia. Sekejap ni. Huatai ni 944 dia trigger pada harga 55 sen. Ni harga dia, harga 35 sen. Ni harga dalam alert aku ni bukan harga untuk beli, tapi kita bagi alert pada member harga 55. Lepas tu pergi tengok dekat trading platform saya. Okey, dia trigger kat sini harga ni. Ni harga. Ni harga ni adalah volume. Volume ni maksudnya berapa unit orang beli pada masa setiap transaction ni. Itu masuk volume. Ini harga. Maksudnya alert aku trigger dekat 55 dekat sini. Nampak dah ni? Dekat 95 aku garis sini. 55. 944 kita tengok dekat harga sini. 944 lebih kat sini lah. 955 mana? 944. Lebih kat sini. Dia trigger kat sini. Itu maksudnya. Lepas tu kita boleh bila trigger alert kita study, kita tengok demand supply. Orang cerita tadi demand supply dia masuk benda macam ni lah. Ini yang panggil market depth. Market depth ni untuk kita tengok minat belian yang aku cerita tadi. Maksudnya ini column untuk buyer ataupun demand. Ini yang putih ni adalah jumlah orang untuk beli. Ini warna kuning ni adalah jumlah volume orang nak beli dengan harga sekian-sekian lah. Contoh macam ni, 4 orang buyer nak beli dengan volume 410, dia multiply dengan 100. 410 dengan harga 575. Lepas tu cerita pula ni Ini real time ke? Ni real time ke dah closing baru dia update? Tak. Bila kita trading, benda ni berubah. Faham tak? Sebab sekarang bila kadang market dah close, jadi tak boleh tengok lah pergerakan harga. Tak, maksudnya bila trading, benda ni dia akan berubah. Maksudnya dia akan ada, maksudnya dia akan berubah lah. Makin orang bertambah ke, makin kurang ke, bukan macam tu lah. Faham tak? Pergerakan. Ada pergerakan. Jadi ni bahagian seller. Seller ni kita panggil supply lah. Ini harga orang nak jual. Macam ni, ini bilangan orang nak jual. 3 seller ni nak jual dengan volume banyak ni, dengan harga ni. Jadi dia ada transaction macam tu lah. Cara baca dia. Jadi macam aku tadi, 55 dia trigger dekat sini. Jadi siapa sempat sambal ni, boleh make profit lah, lebih kurang macam tu. Okay. Oh, itu yang kau dapat 500,000 tu kan? Macam mana? Jadi gitu lah lebih kurang konsep dia. Okay, contohnya satu lagi counter surau je. NGGB. Contoh lagi ya. NGGB tadi pun awal pagi kat lebih kurang 9.33. NGGB ni pukul 9.33 kita tengok 9 NGGB counter NGGB. NGGB di 9.33 lebih kurang berapa sen dia? 62 sen bukan NGB. Dia trigger based on warm ni. Satu hari berapa counter kamu analisis?
Tak, aku bukan analisis, dia automatic. Automatic benda tu, bukan aku buat. Sistem ni, atau dia view, bila aku masuk je list counter macam ni, dia ada maksimum dia boleh bagi lebih kurang 400. Sekarang aku dah masuk lebih kurang 297 counter. Masuk dalam alert list yang aku setting secretariat dia, jadi dia running bila market open, kalau dia meet ataupun match aku punya setting tu, dia akan hantar automatic hantar alert trigger dekat Telegram. Tu je kerja dia, bukan aku analyst. Tak, yang kaji chart ni. Tak kaji chart, sebab tu dia penting, dia malam-malam kita buat analisis, kita dah ada counter sebagai watch list, faham tak? Sebab aku tu aku punya group ni, aku cerita ni, malam-malam aku akan bagi contoh macam ni. Tunjuk Sekejap. Okey. Sekejap, tunjuk. Okey. Ini antara support group aku lah. Okey, bila malam aku akan bagi list of counter yang dah screening by software. Okey, contoh macam ni, list untuk 16. Ini adalah lepas market close. Aku akan bagi macam ni. Okey, member akan buat guna trading view ni, dia orang akan buat analisis. Buat analisis, dia orang akan bagi update, akan share analisis masing-masing. Pada situ bila ada grouping macam ni, baru belajar, baru ada assignment. Faham tak? Jadi bila masing-masing dah ada counter whatever list, jadi besok tu fokus counter yang kita study takkan kita nak fokus semua counter yang lalu depan mata. Faham tak? Itu tujuan dia study. Faham? Boleh Okey, macam NGB tadi dia trigger buku apa dia? 933 622 NGB 622 dekat 933 sebab apa dia trigger dekat adanya B2 ni. Apa tak? Sebab aku punya maksud dia bila warm tu maksudnya dia macam warming up lah senang cerita. Warming up ni dekat B2 ni. B2 buku 933 sebab ni 933 dia mewakili ni sebab ni time frame 15 maksudnya candle ni adalah pergerakan 15 minit. Jadi 9.30 dia akan jadi closing 9.45. Jadi dia trigger dekat sini dengan harga 62 sen. 62 dekat sini. Jadi kalau siapa-siapa beli tadi macam ada seorang dua member geng aku beli 62 dia trigger kat sini lebih kurang. Maksudnya itulah profit dia. Okey. Itu sebenarnya alert untuk memudahkan kita adanya pergerakan harga sesuatu counter lepas tu kita check. Okey. Nampak? Itu lebih kurang sistem yang aku cerita tu kepada member semua. Lepas tu ni tak ada apa ni nota-nota aku cerita. Okey, yang penting yang aku selalu cerita siapa-siapa yang maybe ada pengalaman dah beli yang tadi siapa Syarul Alliance tu. Sebab aku Alliance tu dia tak ada stock limit macam ni macam UOB dia ada stock limit. Stock limit ni maksudnya kita beli satu counter ni panggil stock limit ni, maksudnya bila kita beli satu counter kita boleh letak terus berapa kita willing to loss. Faham tak? Sebab macam aku ajar dalam group member Geng Singgang tu, sebab tadi aku dah explain tentang kita dah kenal kat mana support, dekat mana resistance as per Gun Square Online ni. Jadi contohnya kita belilah kat tadi 622 contoh berapa ni NGB ni kita beli 622 dekat sini lebih kurang lah. Okey, kalau katalah 622 kat sini Jadi apa yang aku ajar dekat guide Singgang ni, bila beli je dah match beli, siapa-siapa ada features dekat CDS tu yang ada stock limit tu, letaklah stock limit berapa harga kita, kalau boleh letaklah 1 bit di bawah support yang terdekat dengan Square Online. Contoh 61 dia akan jadi 605. Faham tak? Support dia. Maksudnya kata bila kita beli contohnya stock limit contohnya kalau kita beli pakai macam ni kita ni M+ macam okey stock limit ni kita beli, kita ada satu function dipanggil ni stock limit ni. Maksudnya kalau kita beli 62 kita tu letak tadi berapa 605 contoh 600 tetap harga stock limit tu. Dia tujuan dia apa sebenarnya stock limit? Stock limit dia macam ni fungsi dia.
Macam kita beli 62 dia 62 kat sini, contoh kita belikan 62 contoh 62 kita beli. Lepas tu kita letaklah harga stock limit kita dekat sini. Maksudnya kalau harga tu jatuh, dia akan automatik terjual dekat harga dekat kita letak stock limit. Kalau kita beli, tu kita letak take profit, kita nak jual letak harga kat sini. Kalau harga naik tu untung. Tapi kalau harga jatuh merudum, memang jahanam lah. Yang counter kita beli tu. Itu kelebihan adanya stock limit. Asal Alian tak ada stock limit ke? Yang lain tak ada. Sebab tu aku lari je pun. Oh. Aku lari, bukan aku ada lagi stok, maksudnya aku guna, bukan guna, aku ada lagi account kat situ. Macam mana? Kita boleh manual set kan ni. Lepas kita beli, lepas tu kita boleh set. Tak boleh. Hang manual set, dia akan jual harga murah. Oh, betul. Oh. Itu sedekah nama dia. Dia kelebihan yang ada stock limit macam UOB macam ni, maksudnya gini, stock limit dia ada limit iftas, maksudnya kita buy on breakout, maksudnya kita nak beli harga tinggi bila dia break apa-apa certain harga lah. Sebab beli saham ni kalau dia break ataupun dia dah pecah harga tertinggi 20 hari lepas, dia biasanya dia akan lebih tinggi. Itulah konsep dia. Jadi kita boleh guna function buy on breakout. Lepas tu kalau kita nak control kita punya investment tu supaya kita boleh minimize kita punya loss, macam tadi kita beli 62 kan, kita 62, kita tengok gun square of night ni 62. Jadi kita letaklah 61 jadi 605 kita letak. Jadi kita letak stock limit kita 605, kita buat 605. Jadi kalau something happen, dia akan match dekat 605 tu lah. Faham tak? M plus ada stock limit? Ada, M plus ada. Tapi M plus kita tak boleh tengok live chart technical analysis macam aku tunjuk tadi. Okey. Apa kelebihan dia? Contoh aku tunjuk ni contoh yang aku pernah buat pada tahun lepas lah. Okey ya. Dia pakai apa M plus? Siapa? Yang tahun lepas ni. Okey, contoh macam ni ya. Okey. Yang ni aku beli satu counter macam ni, counter ni syariah lagi lah. Sebelum sekarang dah jadi non syariah PMC. Okey, bila aku beli lebih kurang 145 ni, B ni stand for kita, sekejap aku besar sikit ya. Boleh nampak. Kalau tak nampak beritahu lah. Okey, B ni stock for buy, SSL ni maksudnya sell stock limit yang aku cerita tadi, stock limit. Jadi kita maksudnya aku beli harga 145, jumlah unit 6,800 unit, lebih kurang RM1,000 rasanya. Lepas tu bila aku beli, aku letak stock limit 13 sen. Beli 114, letak 13. Bila harga naik, aku cancel stock limit, anjak pada stock limit baru 15. Harga naik, anjak lagi, sehingga 185 tiba-tiba harga drop. Dia automatik berjual. Tengok sequence nombor screenshot aku buat. Okey. Beli Tentu kamu main ni. tu pentingnya ada stock limit bro. Macam forex lah, cut loss lah. Forex dia ada trailing stock limit, dia automatic, dia akan moving automatic. Ini adjust sendiri ke? Dia adjust manual dekat telefon ataupun desktop. Maksudnya bila naik Manual adjust. Kita cancel status order kita letak stock limit baru. Oh, masa ni mata kau dekat telefon je lah. Taklah, tengoklah, takkan nak tengok tak mau kata pun. Tak gitulah cerita dia, cara dia. Jadi bila naik gini, anjak sehingga last kali sampailah cerita dia yang kata 185 tu. Lebih kurang gitulah. Daripada 145 daripada harga aku beli berapa dia average 145. Lebih kurang gitulah. Lepas tu dia terjual dekat harga 185. Berapa hari? Berapa hari apa? Hang tak tengok daripada awal ke? Oh, ni satu hari bang. Tak nampak. Laju sangat kau sendiri. Ni. Satu hari sama. Sampai pukul 11. Pukul 11 je. Daripada pukul 9. Daripada pukul 9. Bukan 2 jam je. Okey. Jadi biasa saham ni orang beli jual sehari je kan? Dia tak simpan lebih daripada sehari je? Dia macam ni Azam. Dia actually banyak orang, banyak style trading strategi lah. Ada setengah orang suka scalping. Scalping ni maksudnya dia beli sekejap je. Dia beli, dia untung dalam 2-3 bit kenaikan, dia jual. Lepas tu dia tunggu lagi. Tu panggil teknik scalping. Ada satu intraday. Intraday ni maksudnya beli hari ni, esok jual. Contoh. Ada orang yang jenis beli swing. Swing maksudnya beli hari ni, 2-3 hari baru dia jual balik. Biasa
beginner biasa style dia macam mana? Yang mana menguntungkan lah. Biasa orang yang mula-mula main biasa dia akan style macam mana? Dia beli Better swing Adam. Ya. Better swing. Swing tu maksudnya? Maksudnya kita biar 2-3 hari ataupun seminggu dulu. Dia kalau beginner whatever, aku galakkan buat paper trade tu. Paper trade ni maksudnya kita ada satu buatlah apa-apalah kita belajar dulu beli. Jangan terus pergi guna live ataupun actual money, faham tak? Tu paper trade. Maksudnya kita jumpa satu counter, kita analyze bla bla bla. Lepas tu kita beli harga tu. Lepas tu kita tengok petang macam mana winning rate kita, berapa persen kita menang harga kita beli tu. Faham tak? Rekod sebagai, at least bila kita ada record macam tu, sekejap aku share. Oh ni macam sama dengan Datuk apa tu punya advice tu, paper trade tu. Datuk Han apa nama tu? Datuk Nazri Han. Dia advice ni sama benda yang sama ke? Paper trade dulu. Okey, contoh. Okey, contoh macam ni biasa kita boleh buat sendiri lah. Sebenarnya paper trade ni banyak. Satunya kalau masuk website Bursa Marketplace, dia ada satu, kita register free je, kita boleh buat virtual punya trade lah. Dia bagi kita duit free tapi bukan real duit lah, bagi kita latihan. Kita boleh gunalah untuk trade. Jadi contoh macam ni asset yang aku buat ni. Okey, ni contoh paper trade. Kita masuklah satu counter, kita tahu kat mana, cari kat mana support, kat mana resistance. Lepas tu kita beli harga. Lepas tu kita tengok berapa aku menang hari ni, untung berapa, rugi berapa. At least daripada sini kita buat remark aku kat mana silap aku, kat mana aku belajar. Tu cara, tu masuk paper trade. Bila dah seminggu 2 nampak winning rate tu tinggi, baru aku pergi actual punya trading. Yang penting apa-apa whatever latihan dululah. Jangan jump kepada baru belajar baca buku terus pergi lompat dekat laut, lemah awak dia. Berapa banyak hijau boleh trade je. Kalau hijau pakai baju hijau lah. Kalau merah je dekat paper trade tu macam mana? Boleh masuk yang real. Atas kita apa, kita tak ada masalah. Rasa berlatih dulu lah. Seram juga. Itu lebih kurang sekarang aku tengok dah share. Okey, ni siapa yang join malam ni? Nizam, Robo, Syarul, Magping, Zali siapa? Segamat lah? Zali mana? Segamat. Aku. Aku. Cik Lee. Oh, Cik Lee. Selamat lah. Aduh. Oh, bukan habis Kau dah lupa aku. Ni abang bongek ada, Farid. Bongek ada. Ada. Relax je, jangan pening je. Ni introduction je. Relax je. Macam pegang visa je. Oh, pening ni. Pening dah. Mung bah, mung Tinggal senang je. Calculus lagi senang rasanya dengan algebra. Betul. Tak ada kalkulator lagi teruk lah. Rasanya statik senang lagi kot. Statik. Statik pun senang lah. Dia senang dia ada buat lawatan ni. Kalau Kau dah jadi email ni. marketing representative MR. Oh, tak dengar lah. Sini Han cakap apa ni? Ni. Kamu cakap ke apa? Tak dengar? Tak, aku bukan reminder, MR, marketing representative. Maksudnya introducer untuk siapa-siapa nak buka UOB punya account lah, tu je. Oh, kau yang buatkan lah. Betul. Dia macam ni, kalau siapa-siapa nak, benarnya dekat YouTube tu, kalau ada masa free type je asas saham ke apa, banyak benarnya dia cerita from A to 1 lah. Daripada zero semua. Banyak aku dulu pun banyak explore benda gitu, bertanya orang. Boleh baca tu. Banyak benarnya. Kalau ni tak payah tu lah, mahal gila dia punya fee ni. Betul lah. Datuk Dr. Nazri Han. Tak payahlah benda-benda gitu. Kena begitu pun lama-lama aku benar bukan nak cerita apa, sebab aku ada 2-3 orang member yang join group aku. Dia sebelum ni dia pernah join group ni lah. Yang ni bayar dah berapa, 5,000 ke 4,000 plus ni, asri je.
Lepas nak zikir betul. Jadi benda-benda gitu kalau kita kejar benda yang terlalu mahal. 4,500. 4,500 kalau masuk benda-benda gitu sebenarnya kita dia akan ajar basic ke, tapi kita benda the most important kita cari kat mana yang paling penting kita faham kat entry. Maksudnya kat mana kita nak beli saham dia. Tak? Kalau nak belajar terlalu kadang-kadang kalau complicated, okey setengah orang ayat orang kalau nak beli saham hang kena tahu apa fundamental company tu buat apa, untung ke benda. Ya. Kacau lah benda tu. Ya, kita benarnya trade saham ni kita target kita bukan untuk kita boleh set dalam mind masing-masing sama ada kita nak jadi trader lama atau kita sebagai macam Nizam tanya ni sama ada sehari 2 hari punya profit. Kalau orang jenis yang nak makan dividen boleh cari company-company yang fundamental dia strong lah. Itu konsep saham. Maksudnya bagi dua, satu yang nak cari nak duduk lama, satu lagi nak cari pergerakan harga sekejap-sekejap macam aku tunjuk tadi lah. Benarnya kalau jumpa satu kaunter yang cantik, sehari tu untuk dapat 20%, 15% ada je sebenarnya. Boleh satu hari boleh kita tu, okey dah. Okey. Tanya Zahari, apa ni Zahari lama dah orang Zahari ada. Oh, Zahari dah sifu dah sekarang. Nubis lagi, nubis. Nubis kubis. Ye lawan. Esok tengok Kobe, Kobe naik banyak dah. Esok ada game gitu. Ini. Oh. Ini. Ya. Aku tengok tadi dalam ada grup kan. Hang ada grup kan. Tengok dalam apa tadi Telegram Okey. Yang tu yang geng-geng yang sama-sama invest lah sekali tu. Maksudnya satu grup tu dia tiap-tiap hari akan Tak. Jangan salah faham. Yang tu adalah grup bukan join aku bukan control dia orang punya fund, bukan. okey. Just share study je lah. Betul. Dia orang share study whatever adjustment pemilihan counter masing-masing buat pemilihan. Kita orang tak kacau. Oh. Sebab benda tu very strict tau. Maksudnya strict macam mana? Maksudnya SC tu Security Commission sekarang kalau ada mana-mana group yang bagi dia panggil investment advice. Kalau tak ada license dia akan denda lebih kurang 10 juta. Oh, salah. Salah. Sebab tu kalau kata okey buy core group ke whatever kan banyak sekarang tutup. Tu bahaya. Okey. Itu dipanggil apa nama ni? Macam insider info lah, tak nak lah. Betul. Cak tadi ambil mana ni? Cak mana? Yang tadi tu yang Gancak. Gancak nanti aku forward dalam group. Cak lepas tu akan forward 2-3 PDF file basic asas saham untuk member siapa yang berminat boleh try baca dulu buku-buku yang basic lah. Ellie boleh dapat minat tu, kegairahan tu ada. Akan timbul kegairahan tu. okey. Bukan buku pematah hilang je. Jangan salah faham. Lo ni buat sendiri dah, tak payah baca buku lah. Semua expert dah semua. Bongek tu terror lah ni. Hey. Tapi dah habis dah kelas ni. Habis dah kau? Lebih kurang gitu aja, tak ada benda pun. Musuh dia orang tunjuk muka lah masing-masing. Betul je. Muka aku seorang je keluar ni. Cuba on kamera masing-masing boleh tengok. 25 tahun dah aku tak tengok muka. Bukan kita pakai on kamera belakang. Oi, Nizam. Aku tak nampak dia. Oh, Mang. Mang pakai piah, Mang. Kopi. Kopi. Ini expert ni. Mana Robo Robo lalu tak nampak muka. Tahulah Robo ni. Oh, nampak.
Nizam. Aku Farid Man. lama tak nampak ni. Dulu ada tak nampak Farid ni. On lah kamera. Sebelum end session ni. Ini Ya. malam ni okey lah, tapi kalau aku boleh bagi dia punya macam indikator kan, macam aku kan. Dia macam ambil first test dynamic fail. Sorry. Tak, benda tu tak ada masalah Ram. Sebab bila siapa join aku punya group, kita memang ada kelas lah. Kelas tu sebenarnya setiap minggu ada. Tapi siapa-siapa menggunakan repeat join je. Lepas tu setiap tu kita akan bagi link. Sekejap aku buka aku punya channel. Bagus kan ni macam-macam benda dia. Itulah. Diam-diam je dia. Dia rajin, orang rajin memang berjaya. Okey, contoh macam ni aku punya channel YouTube ni, maksudnya siapa join group aku memang kita bagi akses sebenarnya kalau masuk pun ada lah yang aku publish lah, siapa-siapa boleh tengok kelas lepas-lepas, maksudnya untuk ulang kaji boleh tonton balik video-video kelas lepas-lepas. Jadi atas kita rajin ke malas je tonton balik video tu. Tu yang pakai spek kepala botak tu siapa dia? Tengok tu nama Nizam orang tua. Oh iya ke? Dulu dia tak sebesar tu lah, rambut pun lebat. Kamera tak buka apa, kotuk orang. Dah lain ke? Aku ingat gegar tadi. Aduh. IPSB ni siapa IPSB Siapa? IPSB ni. IPSB tu Safri tau. Oh Safri ya. Dia pakai company Microsoft Team kan, Office punya. Kita duduk pakai itu je lah. Asal tak ada gambar dia. Nama ni malu nak tunjuk muka ni. Tadi. Robo. Jadi aku nak tanya, kalau orang yang macam tak boleh tak tengok 24 jam macam mana nak tengok Macam mana? Maksud dia cari kalau kau macam free okey lah kita boleh tengok monitor ke apa. Kalau yang jenis yalah tahu kerja kan kita pun meeting apa tak sempat nak tengok apa desktop ke handphone ke, susah nak monitor tak? Dia tu pentingnya ada stop limit faham tak? Contoh macam ni, katakan pagi tu katalah kita dah pukul 9 lebih, katalah that's why pentingnya kita ada watch list. Watch list maksudnya sebenarnya dekat bursa saham tu lebih kurang 1000 counter ada. Okey, 1000 lah, 1000 termasuk syariah non syariah. Daripada 1000 tu okey kita mungkin rasanya dalam syariah aku rasa dalam 800 ke 900 gitu lah lebih kurang. Daripada situ bukan semuanya yang bergerak counter tu. Jadi pentingnya daripada situ kita study, katalah daripada study tu kita adalah 2-3 counter. Macam kita filter ikut kategori, analyze okey, kita rasa tengok counter tu berpotensi tu esok. Jadi apa benda kita tuju sebenarnya dekat telefon kita tu, kita boleh setting alert. Faham tak? Setting alert bila counter ni certain harga dia reach harga tu, pump dia akan bunyi sekejap. Faham tak? Okey. Satu cara kalau kita sibuk lah. Contoh tak nama tak. Jadi bila alert tu trigger dekat telefon kita, itu manually lah, sama ada guna KLIC screener atau whatever apps apa-apa, kita setting harga, certain harga, lepas tu dia trigger, dia pop up dekat handphone kita. Kita pun tengok sekali okey kalau kita rasa boleh beli, beli. Lepas tu tak start limit. Kita biar je macam tu. Ada rezeki insya-Allah lah. Tak payah tengok lalu monitor closely gitu. Memang tak jadi kerja sebenarnya. Faham. Baik. Okey, bila pula nak buat kelas ni? Insya-Allah nanti kita atur baca buku tu. Bagi. Beres. Okey. Okey. Terima kasih semua. Aku minta diri dulu. Terima kasih semua. Kenny, terima kasih banyak-banyak for the ilmu ni. Terima kasih Kenny. Moga-moga Allah balas jasamu ni. Terima kasih banyak. Terima kasih Kenny. Robo. Nanti aku boleh jumpa dengan Wan ni, berguru ke guru dekat dia. Dekat je Wan tu. Dia selalu tak ada. Boleh. Jari tak pakai spek lah, mudah lagi jari. Apa dia? Orang lain pakai spek belakang, mu seorang tak pakai je. Tak, mu seorang tak pakai spek. Mudah lagi mu.
Tak nampak aku ni saja. Duduk mana je? Campur-campur je. Duduk mana je? Aku duduk banting. Mana Zali? Banting. Jaga diri baik-baik saing-saing. Okey. Jaga diri baik-baik semua. Moga-moga Allah sama-sama lindung kita. Baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum.